Assalamualaikum murid-murid. Okay, untuk pembelajaran hari ini, kita akan buat latihan pemahaman. Kamu boleh buka buku teks muka surat 61. Okey murid-murid, ini muka surat 61. Okey, kamu dikehendaki membaca teks petikan, kemudian fahamkan maklumat yang ada. Okey, ingat bila membaca kena guna jari magic. Okey. Keluarkan jari telunjuk kanan kamu. Okey, tunjuk setiap perkataan yang kamu baca. Okey, supaya kamu boleh ingat dan tahu ejaan setiap perkataan dengan betul. Okey, kemudian dah habis baca petikan, dah faham. Okey, cikgu minta kamu baca soalan-soalan pemahaman yang diberikan. Tengok dekat bawah tu ada soalan 1 hingga soalan 5. Okey, baca je soalan dia. Okey. Boleh? Baik murid-murid, tadi kamu dah baca kan? Okey, sekarang cikgu nak beri penerangan ringkas sahaja berkaitan dengan teks. Okey, kita lihat dulu perenggan yang pertama. Okey, tangan adalah anggota badan yang penting. Kita menggunakan tangan untuk melakukan banyak aktiviti. Okey, perenggan yang pertama ni memberi maklumat atau menerangkan tentang tangan. Okey, tangan dan fungsi tangan. Okey, kemudian perenggan yang kedua. Kuman membiak pada tangan yang kotor. Oleh itu, tangan perlu dicuci sebelum dan selepas makan. Okey, perenggan yang kedua menyatakan tentang apa? Macam mana kuman tu boleh membiak. Okey, dekat mana kuman boleh membiak. Lepas tu, bila kita kena cuci tangan. Okey. Perenggan yang ketiga, tangan perlu dicuci dengan menggunakan sabun dan air yang bersih. Selepas cuci, lap tangan dengan tuala yang bersih. Lap sehingga kering. Okey, perenggan yang ketiga, maklumatnya tentang cara mencuci tangan. Dia bagi tahu macam mana nak cuci tangan. Kena guna sabun dan air yang bersih. Okey, lepas cuci kena buat apa? Kena lap tangan dengan tuala yang bersih sehingga kering. Okey, petikan ni ringkas je. Cikgu rasa semua boleh faham maklumat yang ada. Baik murid, sekarang kita nak lihat soalan-soalan yang diberikan. Okey, mula-mula kenal pasti kata tanya yang ada. Bila soalan maksudnya dia mesti ada kata tanya. Ingat lagi tak kata tanya? Okey, cikgu dah siap dah kotakkan tu. Okey, kamu tengok dalam kotak yang warna purple tu, warna ungu tu. Okey, yang pertama, apakah? Okey, yang kedua, di manakah? Yang ketiga, bilakah? Yang keempat, bagaimanakah? Dan yang terakhir, apakah? Okey, lepas kenal pasti kata tanya dalam soalan, kamu pula kena tahu apa fungsi kata tu. Kata tanya tu lah. Okey, kita tengok dulu. Apa? Apa ni maksudnya nak tahu tentang perkara atau benda. Apa dia? Okey. Yang kedua, di manakah ataupun di mana? Mesti nak tahu tentang apa? Tempat. Merujuk kepada tempat. Jawapan dia mesti tentang tempat. Di mana? Kat mana? Okey, mesti tentang tempat. Yang ketiga, bilakah? Bila ni cikgu dah pernah ajarkan merujuk kepada hari dan masa ataupun waktu. Bila? Pagi, petang, hari Isnin, hari Selasa, tarikh. Cikgu pun nak tulis tu. Tarikh. Berapa hari bulan? 20 hari bulan, 13 hari bulan. Jadi, bila. Okey, kemudian yang keempat, bagaimana. Bagaimana ni mesti tentang dia nak tahu tentang cara, teknik ataupun kaedah. Dia guna macam mana, apa langkah dia, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Itu tentang bagaimana, cara. Okey, dan yang terakhir, apakah ni samalah dengan yang ke atas. Okey, jika kamu tengok soalan pertama dengan soalan yang kelima, dia guna kata tanya yang sama tapi jawapan dia yang berbeza. Tengok soalan nombor 1, dia tanya terus, apakah anggota badan yang penting? Maksudnya soalan ni
Senang je lah dia tanya apa benda. Okay. Tapi soalan yang kelima, apakah yang perlu dilakukan selepas tangan dicuci? Yang ini kamu kena cari maklumat tu ataupun kadang-kadang dia tanya tentang pandangan. Apa pandangan kamu? Okay, jadi biasanya soalan macam tu kena fikir jawapan sendiri. Okay, boleh faham? Baik, tadi kita dah kenal pasti kata tanya yang ada. Kita dah tahu fungsi kata tanya. Okay, sekarang apa lagi langkah seterusnya? Ya, kena garis dan nomborkan jawapan dalam petikan. Ingat, bila cikgu suruh garis, guna pembaris. Jangan suka hati awak je gariskan guna tangan awak. Nanti bengkang-bengkok garisan. Okay. Ambil pembaris, ambil pensel. Siap-siap. Okay, tengok. Apa yang kita nak gariskan? Mestilah jawapan. Kita tengok dulu soalan yang pertama. Apakah anggota badan yang penting? Biasanya soalan pertama mesti ada dekat perenggan yang pertama. Okay, dia tanya apa? Apa benda lah. Apa benda anggota yang penting. Okay, jadi tengoklah dekat jawapan tu. Cikgu dah gariskan warna hijau tu. Tangan adalah antara anggota badan yang penting. Jadi letaklah dulu nombor 1. Kemudian kita tengok pula soalan yang kedua. Di manakah kuman membiak? Nak cari tentang apa? Tempat. Baca dalam ayat tu mana yang menerangkan tentang tempat. Okey, kuman membiak pada tangan yang kotor. Itulah jawapan dia. Jadi letakkan nombor 2. Gariskan. Okey, nombor 3. Bilakah tangan perlu dicuci? Okay, dia nak tahu tanya. Bila nak cuci tangan tu? Okay, tengok perenggan yang seterusnya ataupun ayat yang seterusnya. Okay, bila kita kena cuci tangan? Gariskan. Cikgu tak nak bagi semua jawapan. Kamu kena gariskan sendiri. Okay. Yang keempat, bagaimanakah cara mencuci tangan? Cari dalam ayat tu. Macam mana cara ataupun langkah. Mula-mula kena buat apa? Kena guna apa? Okay. Gariskan jawapan. Letak nombor 4. Okay, yang kelima. Apakah yang perlu dilakukan selepas tangan dicuci? Selepas tangan dicuci, kena buat apa? Okay. Cari dalam petikan. Okay, gariskan. Letak nombor 5. Jadi dah cukup lah jawapan tu. Okay. Okey, baik. Langkah yang seterusnya adalah untuk menulis jawapan pemahaman. Ingat, soalan pemahaman, jawapan dia pun mesti dalam bentuk pemahaman lah, maksudnya dalam bentuk ayat. Okey, tak boleh tulis satu perkataan je. Salah. Okey, jadi cara dia kena ambil separuh daripada soalan dan campur ataupun kamu kena gabungkan dengan jawapan yang digariskan. Contoh nombor 1. Apakah antara anggota badan yang penting? Jadi, mulakan jawapan dengan ambil separuh dari soalan. Tapi ingat, kata tanya tu jangan salin. Jangan pergi tulis pula dalam ayat kamu. Dalam jawapan kamu. Salah nanti. Jadi, kata tanya tak payah ambil. Okay. Kamu mula dengan antara anggota badan yang penting ialah apa jawapan tadi? Tangan. Tulislah kat situ. Okey, itu adalah jawapannya. Okey, tengok nombor 2. Di manakah kuman membiak? Jadi buang kata tanya kat depan. Tinggal apa? Okey, kuman membiak. Tengok jawapan kamu tadi. Okey, tengok ayat dia. Pada tangan yang kotor. Tulislah kat situ. Soalan nombor 3. Bilakah tangan perlu dicuci? Macam mana nak mula ni? Buang kata tanya depan tu. Ambil terus. Tangan perlu dicuci. Sambung jawapan. Kamulah yang dah garis tu. Okey, boleh. Okey, nombor 4. Sama juga. Bagaimanakah cara mencuci tangan? Buang kataan bagaimanakah. Mula ayat dengan cara mencuci tangan ialah
ataupun dengan sambung jawapan. Dan yang terakhir, apakah yang perlu dilakukan selepas tangan dicuci? Okey, yang ini kamu kena pandai susun ayat sikit. Okey. Tadi kalau soalan nombor 1 sampai soalan nombor 4, kamu boleh terus je ambil perkataan selepas kata tanya kan. Kata tanya kita tak nak guna. Okey, jadi kita ambil perkataan yang kedua selepas kata tanya. Untuk nombor 5, jawapan dia ataupun perkataan yang kedua dia ialah yang. Okey. Jadi kalau rasa macam tak sesuai, kadang-kadang yang ni boleh juga kita guna kalau sesuai. Okey. Untuk situasi soalan yang kelima ni, okey, cikgu rasa macam kita perlu mula dengan apa? Okey, dia tanya soalan, apakah yang perlu dilakukan selepas mencuci tangan? Okey, kita boleh mula dengan, selepas mencuci tangan, kita perlulah apa? Boleh buat ayat sendiri. Okey, kita perlulah sambunglah jawapan kamu. Ataupun kalaulah kata kamu tak tahu pun, boleh je ambil balik. Yang perlu dilakukan selepas tangan dicuci ialah boleh. Okey, tak salah. Cuma sekiranya kamu boleh bina ayat sendiri, itu adalah lebih baik. Okey, sebab yang tu adalah kata penghubung lah. Okey, jadi macam tak sesuai lah ataupun tak gramatis jawapan kamu kalau mula dengan perkataan yang. Tapi cikgu tak cakap salah, boleh guna. Okey, baik. Boleh faham? Okey murid-murid, itu sahaja penerangan cikgu untuk latihan pemahaman pada hari ini. Okey, selamat melengkapkan tugasan. Boleh guna buku BM1 atau BM2. Okey, lepas tu jangan lupa turn in tugasan yang sudah dilengkapkan dalam GC. Okey, jangan lupa satu lagi, isi kehadiran. Klik butang hadir tu dalam GC tu. Okey, itu sahaja. Okey, cikgu harap kamu dapat belajar sesuatu pada hari ini. Okey, kalau ada yang lupa-lupa tu boleh ingat-ingatkan balik lah. Okey, itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum.